Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dihormati oleh Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita sambung lagi perbincangan kita berhubung dengan beriman kepada qada dan qadar, khususnya kepada pelajar tahun 4. InsyaAllah pada pagi ini pelajaran akidah. Kita akan merujuk pada buku teks Kafa tahun 4 pada muka surat 11. Pada muka surat 11 di atas tajuk baca dan fahami. Baca dan fahami. InsyaAllah para pelajar boleh membuka buku teks Kafa pelajaran akidah pada muka surat 11. Sebelum ini kita telah membaca dan memahami apa yang dimaksudkan dengan qada dan apa yang dimaksudkan dengan qadar. Apa yang dimaksudkan dengan qada dan apa yang dimaksudkan dengan qadar. Dan kita telah membaca sedikit dalil-dalil daripada Al-Quran dan dalil daripada hadis Nabi SAW. Jadi boleh kita sama-sama membacanya pada muka surat 11, iaitu baca dan fahami. Apa yang perlu kita baca dan apa yang kita perlu fahami daripada kita selaku orang Islam wajib beriman dengan qada dan qadar ini. Baik. Mempercayai qada dan qadar adalah wajib bagi orang Islam. Mereka yang tidak mempercayai qada dan qadar tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Kita ulang sekali lagi. Mempercayai qada dan qadar adalah wajib bagi orang Islam. Mereka yang tidak mempercayai qada dan qadar tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Baik, seterusnya, golongan yang tidak mempercayai qada dan qadar merupakan golongan yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahawa Allah tidak ada kaitan dengan kehidupannya. Semua manusia tidak akan terlepas daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ulang sekali lagi. Golongan yang tidak mempercayai qada dan qadar merupakan golongan yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahawa Allah tidak ada kaitan dengan kehidupannya. Semua manusia tidak akan terlepas daripada qada dan qadarnya. Itu ayat-ayat yang perlu kita fahami dari sudut apa yang sepatutnya kita orang Islam beriman dengan qada dan qadar. Baik. Yang pertamanya kita nak sebut di sini bahawa beriman kepada qada dan qadar itu wajib. Fardu ain. Fardu ain. Maknanya mau tidak mau wajib kita beriman kepada qada dan qadar. Kerana ianya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang ada hubung kait dengan Allah Subhanahu wa taala, mau tak mau kita wajib beriman dengan apa-apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu mempercayai qada dan qadar itu, kalau sekiranya seorang itu tidak mempercayai qada dan qadar itu, disebut di sini bahawa tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Artinya terkeluar daripada orang yang beriman itu bila mana dia menafikan tentang qada dan qadar. Dia tak percaya dengan qada dan qadar. Maknanya selaku orang yang beriman wajib beriman dengan qada dan qadar. Sebab itu ada beberapa golongan yang disebut oleh Nabi SAW. Mereka yang bila mana tidak beriman dengan qada dan qadar ini akan terkeluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah disebut. Kita ni orang yang beriman, kita mesti berada dalam akidah
Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu akidah yang diiktiraf, yang diterima oleh Allah dan Rasul. Hanya semata-mata akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah beriman dengan qada dan qadar. Ada golongan yang tidak beriman dengan qada dan qadar. Baik. Kita lihat seterusnya apa yang perlu kita fahami daripada ayat yang kita bacakan tadi. Dia kata golongan yang tidak mempercayai qada dan qadar merupakan golongan yang sombong kepada Allah. Kenapa mereka yang tak beriman dengan Allah, dengan qada dan qadar Allah ini dianggap satu golongan yang sombong kepada Allah? Kerana qada dan qadar ialah ketentuan dan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala yang berlaku ke atas kita, yang akan berlaku, yang telah berlaku, yang akan berlaku, ataupun yang sedang berlaku ke atas kita, itu semuanya daripada ketetapan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala dan perlaksanaannya di atas qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika sekiranya seorang itu tak percaya dengan qada dan qadar Allah itu, berarti dia merasakan bahawa diri dialah yang melakukan segala-galanya. Ini yang dikatakan sifat sombong ni. Dia merasakan bahawa diri dialah yang dia melakukan segala-galanya, dia memiliki segala-galanya tanpa ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada golongan ini menganggap sedemikian sehingga menganggap bahawa Allah taala itu tidak ada kaitan langsung dengan kehidupannya. Sedangkan kita ni manusia merupakan makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala cipta kita ni bukan begitu sahaja. Bila dia cipta dia tinggal dia begitu saja. Tak. Allah taala cipta kita ini dengan ada panduan dan peraturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala membimbing kita manusia ini supaya ia menjadi manusia yang baik dengan adanya petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk jadi baik. Jadi manusia yang tidak mengiktiraf, memperakui bahawa segala perilaku kehidupannya itu ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tak beriman dengan qada dan qadar, berarti dia di kalangan manusia yang sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala sebut dalam surah Al-Alaq umpamanya, ar-ra'ahu istaghna, Allah taala sebut. Ar-ra'ahu istaghna. Kebanyakan manusia itu merasa dirinya serba cukup. Taghna, tara ataupun melampau, dia rasa dirinya kaya, dia memiliki segala-galanya. Sedangkan bahawa dia semua yang dia miliki itu adalah daripada kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu manusia yang beriman dengan qada dan qadar ini, dia sentiasa akan beringat-ingat bahawa segala yang dia miliki itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sampai masanya Allah Subhanahu wa taala akan mengambil balik apa-apa yang diberi kepada makhluknya. Summa ilaihi turja'un. Kita semua ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah wajib seseorang itu beriman dengan qada dan qadar, kerana segala perilaku kehidupan kita di dunia ini adalah di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu pun daripada perkara yang kita buat dan akan kita buat, semuanya adalah di bawah kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di bawah tu. Nak menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala yang menguasai kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, bukan surah Al-Baqarah, surah Al-Qamar ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna kulli syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Kalau kita baca itu sampai kepada ra. Baik, bil qadar nanti. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Maksudnya sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nak menunjukkan betapa kita makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita
manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah ditentukan, ditetapkan, qada dan qadarnya diperlaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma insya-Allah ke depan kita akan mendalami lagi pemahaman bagaimana semua perkara tersebut memangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, namun begitu kita makhluk ini, kita ada syariat, ada peraturan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita ada usaha dan ikhtiar untuk kita buat dalam kehidupan kita ini yang merupakan ianya juga daripada dorongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sekadar itu dulu untuk pemahaman kita apa yang dimaksudkan dengan apa yang perlu kita fahami daripada wajib kita beriman dengan qada dan qadar itu. InsyaAllah para pelajar cuba untuk menulis dalil naqli ini, dalil Al-Quran ini tentang wajib beriman kepada qada dan qadar ini, iaitu dalil pada muka surat 11, pada muka surat 11 surah Al-Qamar ini ayat yang ke-49. Tolong tuliskan nota dalam buku nota kita untuk kita cuba untuk membaca, mengingat dalil yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan segala-galanya, yang menguasai kehidupan kita ini, sehinggalah kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu dulu untuk pelajaran akidah pagi-pagi ini untuk tahun 4 insya-Allah. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.